Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti, jangan kongsi. Dapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih dengan mengikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih edisi Khamis 9 Februari 2023 bersama saya Nadine Nordin. Untuk memastikan sama ada sumber berita yang anda terima di media sosial benar ataupun tidak, anda boleh salurkan kandungan berita tersebut ke portal sebenarnya.my. Ayuh kita mulakan segmen Sahih. Masih disebarkan berita ini, namun persoalannya di sini, adakah anda mempercayainya? Berkenaan dakwaan bahawa vaksin mempunyai chip ID. Menurut kenyataan media Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, melalui bahagian regulatori farmasi negara, mengambil serius terhadap dakwaan pemilik akaun Facebook Cik Notes yang tular dan mengaitkan pemberian vaksin yang mempunyai chip ID. Berdasarkan penilaian NPRA, produk vaksin COVID-19 yang berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah PBKD, KKM adalah selamat, berkualiti dan berkesan serta vaksin COVID-19 tidak mengandungi mikrochip seperti yang didakwa. Senarai kandungan bahan dalam produk vaksin boleh dirujuk pada sisi pembukusan produk melalui laman sesawang NPRA iaitu www.npra.gov.my. Produk, search dan anda boleh dapatkan maklumat di situ. Dinasihatkan orang ramai agar tidak membuat spekulasi dengan menghebahkan kandungan berita tidak sah dengan tujuan menimbulkan keresahan dalam kalangan masyarakat. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa masyarakat agar berwaspada dengan taktik penyamaran individu yang mengaku sebagai pegawai Tribunal MCMC. MCMC menerusi satu kenyataan berkata, pihaknya tidak mempunyai sebarang tribunal yang dinamakan mahupun beroperasi sebagai tribunal. Kaki tangan daripada Tribunal MCMC seperti yang didakwa juga tidak wujud sama sekali. Orang ramai diingatkan agar berwaspada dengan panggilan oleh individu tidak dikenali yang menyamar sebagai pegawai daripada Tribunal MCMC. Sebarang pengumuman atau pemakluman akan diwar-warkan menerusi saluran rasmi seperti laman sesawang dan platform media sosial MCMC. Mohon sampaikan pesanan ini kepada ibu ayah atau sanak saudara kita yang berada di kampung. Sekiranya menerima panggilan-panggilan mencurigakan, segera laporkan perkara tersebut kepada Pusat Respons Kem Kebangsaan NSRC di talian 997. Pesanan waspada seterusnya daripada pihak National Scam Response Center NSRC. Untuk makluman, pihak NSRC tidak akan sesekali menghubungi atau menghantar apa-apa pautan melalui WhatsApp maupun sistem pesanan ringkas SMS serta tidak meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor kod kebenaran transaksi iaitu TAC, kata laluan dan nombor akaun anda. Pihak NSRC juga tidak mempunyai sebarang aplikasi atau laman web untuk mana-mana pihak memasukkan maklumat peribadi bagi tujuan siasatan. Anda boleh menghubungi pihak NSRC melalui talian yang kami kongsikan selalu 997 jika menjadi mangsa penipuan dalam talian ataupun ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai jenayah komersial. Perhatian buat warga Sabah yang dikasihi. Mohon tidak terpedaya dengan maklumat-maklumat yang dikongsikan oleh portal Sabah Big Mouth. Untuk makluman, Perbendaraan Malaysia Sabah menafikan tuduhan tidak berasas dilemparkan terhadap jabatan dan pegawai-pegawainya yang disiarkan oleh portal Sabah Big Mouth pada 7 Februari 2023. Perkara ini telah disusuli dengan membuat laporan kepada pihak PDRM dan SKMM untuk siasatan tindakan lanjut. Jangan jadi mangsa skam, ini yang selalu kami war-warkan dan ingatkan kepada anda. Orang ramai diingatkan untuk sentiasa berwaspada dengan panggilan daripada individu yang menyamar sebagai pegawai Tribunal MCMC. Ini semua adalah taktik skamer untuk mencuri maklumat peribadi anda dan maklumat akaun bank anda. Sekiranya anda telah menjadi mangsa skam, laporkan segera kepada pihak polis atau rujuk kepada Pusat Respons Kem Negara di talian 997. Mari bersama Bantras Scam.
Skim penipuan pelaburan lazimnya menjanjikan pulangan yang lumayan dalam masa yang singkat. Jangan terpedaya, kita ikuti kisah Hakim. Ini Hakim. Tak lama lagi, Hakim akan berkahwin. Jadi, macam-macam kerja dia buat nak kumpulkan duit. Nak kahwin sekarang kan, dah jadi macam investment. Silap investment, boleh rugi. Tu abang tu tadi pergi situ dapat RM20. Wih, 40%? Betul ke ni? Wih, boleh buat hantaran ni. Hello, selamat pagi, Cik. Terima kasih kerana menghubungi syarikat pelaburan Express Kaya. Ada apa boleh saya bantu, Cik? Okey. Saya ingat saya nak buat pelaburan. Dalam masa 2 minggu boleh dapat 40% keuntungan. Betul ke? Betul, Cik. Dah ramai pelabur kami yang percaya dan dapat pelanggan mereka. Ada yang datang dan mereka belajar overseas, buat renovasi rumah, macam-macam lah, Cik. Dah dapat duit kan? Okey, saya ingat saya nak melabur dalam RM5,000. Nak buat modal kahwin. Baik tu, Cik. Ramai yang macam ni. Mula-mula, kahwin, buat kat dewan je. Tapi bila dah dapat pelanggan yang berganda, terus cancel dewan, Cik. Terus buat grand, buat hotel. Kahwin kan sekali semua hidup, Cik. Oi, cantik sangat dah tu. Okey, apa prosedur dia? Prosedur dia senang je, Cik. Salah password ke? Awas, kod akses tak boleh guna. Nombor fon pula tak angkat. Kim, ada buat pemeriksaan latar belakang syarikat ni tak? Laman web macam betul. Lain kali kena hati-hati, Kim. Tapi tak apa, tak lama lagi kan dah nak kahwin kan? Kahwin? Kahwin? Alamak, apa sebenarnya Hakim patut buat? Pelaburan Express Kaya. Nama pun dah macam scam. Tak pun, aku call pihak berkuasa. Hello, saya nak buat semakan tentang syarikat Pelaburan Express Kaya. Kejap ya, Cik. Hello, Cik. Ramai dah yang call mengenai syarikat ni. Dan banyak dah yang rugi. Oh, ya ke? Sebaik Cik call kami dulu. Itulah nasib baik. Saya baru je nak melabur lebih tadi. Hati-hati ya, Cik. Yep, way to go, Kim. Sekiranya anda seperti Hakim, hubungi hotline bank anda dan laporkan kepada pihak berkuasa. Anda juga boleh rujuk portal semakmil.rmp.gov.my untuk membuat semakan lanjut. Ya, jangan terpedaya seperti Hakim kerana janji-janji palsu si pelabur yang menjanjikan pulangan yang lumayan, habis duit simpanan kahwin Hakim. Buat semakan di semakmil.rmp.gov.my untuk semakan lanjut. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti jangan kongsi. Berat seketika, kembali selepas ini. Golongan di pedalaman bahawa sejak rakyat dan warga mereka akan mempertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 14 Februari hingga 30 Mac 2023 dan di Dewan Negara pada 21 Mac hingga 6 April 2023. Sekarang dengan kos hari hidup yang makin tinggi kan. Lepas tu kalau tengok pun macam banyak yang orang kata, macam nak cakap kan, lepas daripada PKP tu kan banyak macam orang yang tak ada kerja apa semua kan. Kiranya okey lah sebab kos kalau yang menu ramah ni dia harga dia berpatutan, so mampu untuk golongan-golongan yang macam tu lah. So kalau macam yang golongan yang ni apa boleh juga orang kata jimatkan kos untuk dia orang. Tapi pada saya baguslah. Murah kan, harga tu kenalah untuk dengan golongan B40 macam saya. Kalau ikut menu ni dia lebih kurang dalam harga RM8, RM9. Dengan adanya menu ni harga dia dah jadi RM5.
saksikan siaran langsung istiadat pembukaan penggal kedua Majlis Parlimen ke-15 2023 yang akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 13 Februari 2023, Isnin pukul 9.50 pagi di TV1, saluran berita RTM serta rtmclick.rtm.gov.my. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Saiz. Seterusnya kita aktifkan segmen Semasa. Sebanyak 273 penduduk terjejas banjir masih berada di 8 pusat pemindahan sementara PPS di 3 negeri yang terjejas setakat pukul 8 pagi. Di Pahang, Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana JPB Negeri melaporkan 200 orang berada di tempat PPS di Kuantan, 12 di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pusat Pendidikan Pertanian Tun Razak Jerantut, manakala 21 lagi di Balai Raya Ulu Sungai Raub. Laman sesawang publik info.banjir.water.gov.my melaporkan 4 lokasi sungai di Pahang melebihi paras bahaya. Di Kedah, penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di PPS Sekolah Menengah Agama Madrasah Insaniah Jangkang Kulim kekal 18 orang daripada 6 keluarga. Sekretariat JPB Daerah Kulim berkata, semua penduduk yang terjejas ialah dari Kampung Padang Limau di Mukim Karangan. Di Johor, JPB Negeri memaklumkan 22 orang ditempatkan di Balai Raya Kampung Seberang Batu Badak Segamat. Berikutan kediaman mereka masih digenangi air banjir. Cuaca di semua 10 daerah di Johor diramah cerah pagi ini, manakala Sungai Bekok di Batu Pahat melepasi paras bahaya dengan bacaan 18.91 meter. Seorang lagi mangsa kemalangan melibatkan sebuah van yang terbabas di kilometer 4.8 Jalan Genting Highlands, Bentong, Pahang. Petang semalam maut menjadikan jumlah yang terkorban kini 7 orang. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata, hasil siasatan polis mendapati 13 penumpang dari Genting Highlands dalam perjalanan pulang ke Pulau Pinang menaiki sebuah van persiaran yang kemudian hilang kawalan lalu terbabas melanggar konkrit pembahagi jalan di sebelah kanan. Akibat kemalangan itu, pemandu van telah meninggal dunia di tempat kejadian bersama 5 orang penumpang lain, manakala seorang lagi meninggal dunia semasa mendapatkan rawatan di Hospital Kuala Lumpur. Katanya, 6 mangsa yang cedera telah dihantar ke Hospital Kuala Lumpur, termasuk seorang yang kemudian meninggal dunia. Manakala 2 lagi dihantar ke Hospital Bentong untuk rawatan dan telah dipindahkan ke Hospital Temerloh. Alhamdulillah, pasukan pertama SAR yang digerakkan sudah sampai ke salah satu lokasi bencana di Gaziantep, Turki. Mereka terpaksa berhadapan beberapa cabaran yang agak besar di lokasi, namun dapat dipermudah dengan bantuan pihak Disaster and Emergency Management Presidency AFAD Turki. Bahawa pasukan SMART kita merupakan antara pasukan SAR yang diiktiraf mempunyai pensijilan antarabangsa UN INSARA, dan kerana hubungan baik di antara kedua-dua negara iaitu Malaysia dan juga Turki, mereka memohon bantuan tambahan dan Kabinet pagi tadi telah meluluskan untuk kita menghantar segera pasukan kedua yang bergerak serta-merta pada malam ini. Jadi ayuh rakyat Malaysia, sama-sama kita berdoa agar urusan pasukan SAR kita di sana dipermudah dan dilindungi Allah SWT. Seterusnya, fenomena brain drain atau penghijrahan pakar di Malaysia boleh dilihat sebagai suatu yang positif kerana kerajaan masih boleh memanfaatkan kepakaran mereka untuk kepentingan negara, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof.
Beliau yang juga Menteri Perdagangan dan Komuniti berkata, antara faktor berlakunya brain drain dalam bidang pendidikan adalah kerana terdapatnya fasiliti dan sistem sokongan yang lengkap di negara lain seperti di Amerika Syarikat yang mampu meningkatkan kepakaran dan potensi. Beliau turut berkata, brain drain perlu dilihat dari sudut yang berbeza, iaitu bagaimana untuk memanfaatkan rakyat yang berada di luar negara agar dapat menyumbang kepada negara Malaysia. Hari ini beliau dijadualkan mengadakan pertemuan dengan Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Indonesia untuk membincangkan isu-isu berkaitan minyak sawit. Antara yang dibincangkan termasuk strategik untuk mengatasi peraturan penebangan hutan Kesatuan Eropah dan penerokaan cara pengukuhan kerjasama dalam kalangan anggota Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berjaya menyelesaikan sebanyak 95% daripada 909 aduan yang diterima menerusi aduan suri sejak dilancarkan pada 11 Januari lalu. Proses kemaskini upgrade sistem supaya dia lebih efektif dan efisien. Kedua ialah kita mohon kerjasama daripada semua nanti untuk letak di semua tempat di pasaraya ya. Tadi sekarang ni kita bermula dengan rumah ya, lepas tu di pasaraya dan di mana-mana saja yang pengguna boleh ni, mungkin di kedai-kedai ya, supaya mereka boleh scan on the spot ya, kalau mereka tak buat. Yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke syarahan ulung kursi Siddiq Fazil di Universiti Selangor UNISEL, Kampus Bestari Jaya. Ini merupakan kunjungan rasmi beliau yang pertama ke UNISEL sebagai Perdana Menteri dan akan menyampaikan syarahan bertajuk Reformasi Pendidikan untuk Kesejahteraan Masa Depan Malaysia. Syarahan ulung kursi Siddiq Fazil ini dihadiri Naib Chancellor Universiti UNISEL iaitu Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizwan Othman, warga kerja UNISEL serta mahasiswa dan mahasiswi UNISEL. Ini pula disyaki panik melihat kehadiran polis. Seorang lelaki bertindak memandu melawan arus dan merempuh kenderaan pihak berkuasa. Kejadian bermula apabila kereta Proton Wira dinaiki 3 lelaki dikesan tidak berhenti ketika lampu isyarat merah di Seri Damansara. Sehubungan itu, polis kemudian cuba menahan kenderaan berkenaan. Katanya sebuah kenderaan dikesan dipandu dalam keadaan mencurigakan dan tidak mematuhi lampu isyarat merah. Beliau berkata pemandu itu juga bertindak melarikan diri sebelum polis menjumpai pelbagai peralatan disyaki digunakan untuk kegiatan curi kenderaan. Ketika melakukan pemeriksaan kenderaan yang ditinggalkan itu, hasil semakan polis mendapati kenderaan digunakan suspek dilaporkan hilang di Ampang sebelum ini. Bertindak atas maklumat, sepasukan anggota dari Balai Polis Seri Damansara berjaya menahan seorang lelaki berusia 18 tahun di kawasan Blok C, Apartmen Idaman, Damansara Damai pada jam 3.45 pagi semalam. Katanya suspek direman 2 hari dan kes disiasat mengikut Seksyen 186 dan Seksyen 28-1 Kanun Keseksaan selain Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Berehat seketika, kembali selepas ini dengan segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Bantuan kepada golongan miskin dan berpendapatan rendah di wilayah persekutuan dapat diteruskan memberi tumpuan khusus oleh kerajaan Betel. Ini termasuklah meningkatkan peluang pekerjaan dan membantu bagi mengurangkan kos sara hidup yang membelenggu golongan miskin bandar dan yang kurang berkemampuan. Betel juga merasa gusar berhubung banjir kilat yang sering melanda wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan lain. Fenomena banjir kilat ini harus segera ditangani. Ianya bukan sahaja memberi kesan yang buruk kepada rakyat Betel, malahan boleh menjejaskan kerancakan pertumbuhan ekonomi. Justru, pembangunan hendaklah sentiasa seiringan dengan inisiatif pemuliharaan alam sekitar dan pembangunan di kawasan tinggi serta berbukit, termasuklah di kawasan yang menjadi tadahan hujan, haruslah turut dikawal semula.
bagus. Ini adalah satu usaha kerajaan yang patut kita hargai dan kita banggakanlah bagi membantu rakyat kita yang agak susah sekarang. So ini agak economical untuk customer kita lah. Untuk saya rasa kita kena support lah sebab pada masa sekarang ni kan dengan ekonomi yang tak menentu, jadi program macam ni dapat mengurangkan beban. Bagi saya benda ni patut digalakkan sebab dia boleh membantu banyak lagi golongan yang yang tak berkemampuan lah, ataupun orang-orang yang macam maksudnya lagi memerlukan macam ni, sebab dia satu set balance sangat, ada air, ada nasi, ada lauk dengan sayur sekali. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih di minit-minit yang terakhir. Ini adalah segmen notifikasi yang akan kami war-warkan maklumat yang perlu anda ketahui dan sertai. Kita mulakan dengan Bicara Naratif pada malam ini. Ayo sama-sama kita saksikan Bicara Naratif pada pukul 10 malam, Khamis 9 Februari 2023 dengan topik yang dibawakan adalah Relevankah JCOM? Bersama dengan tetamu yang diurai, Profesor Dato' Dr. Muhammad Agus Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, dan bersama dengan pengacara anda iaitu Abang Said Munawar Said Mustar, iaitu pengacara yang akan bersama-sama membicarakan topik ini iaitu Relevankah JCOM. Dan seterusnya, sebelum menyaksikan Bicara Naratif, anda boleh saksikan juga Forum Perdana Ehwal Islam dengan topiknya adalah Tulus Bakti bersama dua orang figura hebat iaitu Ustaz Haryanto Rizal Rokman, pendakwah, dan juga panel seterusnya adalah Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas, juga pendakwah, dan moderatornya adalah Ustaz Zakaria Othman. Pada pukul 9 malam, sudah semestinya anda boleh saksikan di TV1. Hari ini, jangan lupa 9 malam, selepas itu anda boleh saksikan Bicara Naratif. Dan seterusnya kami bawakan untuk hari esok, bersempena dengan hari Jumaat yang penuh barokah, ayo sama-sama kita jom derma darah. Jom derma darah pada 10 Februari 2023. Di manakah tempatnya? Iaitu Chef Saburi Square, seawal pukul 11 pagi hingga 4 petang. Jadi masih ada lagi banyak masa, anda boleh sama-sama kita jom derma darah pada hari esok, hari Jumaat penuh barakah. Bagi anda, Adam, kena tunaikan solat Jumaat terlebih dahulu dan kemudian terus kita sama-sama derma darah. Itu yang terbaik buat kita semua. Dan seterusnya kami bawakan Hari Terbuka Putrajaya Open Day 2023 pada 2 hingga 4 Mac 2023. Bermula seawal 9 pagi hingga 9 malam. Pada 5 Mac pula, 5 Mac 2023, 9 pagi hingga 5 petang. Semua dijemput hadir di Kompleks Perbadanan Putrajaya, Presin 3 Putrajaya. Wah, jadi pelbagai aktiviti, antaranya kaunter perkhidmatan pelanggan, pameran, bazar jualan, kempen, laman seni, singgah seni, showcase, aktiviti sukan. Jadi ayo sama-sama kita memeriahkan acara ini. Dan anda boleh juga layari laman sawangnya adalah www.ppj.gov.my ataupun boleh pergi ke Facebook Putrajaya, ada Twitter Putrajaya Corp dan juga Instagramnya adalah Perbadanan Putrajaya. Dan ini pula adalah yang perlu kita ketahui, program Y3. Y3 apakah ia? Warga negara Malaysia, Bumi Putra berusia 15 tahun ke atas, lelaki dan perempuan, khusus penyelenggaraan penghawa dingin, khusus solekan dan penjagaan kuku, khusus seni tanjak dan juga khusus airbus art. Khusus seni tanjak itu, kepada anda yang berminat, anda boleh hubungi nombor telefon yang tertera dan juga anda dapatkan maklumat lanjut seperti pertanyaan apa sahaja, sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi talian yang tertera. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Seperti biasa, jika anda ada keraguan berdasarkan berita yang anda terima di media sosial ataupun WhatsApp, anda boleh ambil kandungan berita tersebut dan anda hantarkan ke portal sebenarnya.my. Jadi, kalau tak pasti, jangan kongsi. Sampai di sini saja. Ingat, pastikan saya 4.5 minit petang hari esok istimewa hanya di saluran berita RTM saja. Manakala Isnin hingga Khamis,